أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, rambaklah apa-apa yang tersimpul dari lidah kami, yafqahu aqwalana, semoga dapat difahami segala kata-kata kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah kurniakanlah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, Tuan Pengerusi dan Jabatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya dengan hidayah dan taufiknya memungkinkan kita untuk sama-sama hadir ke rumah Allah pada malam ini. Kita dah melepasi separuh daripada bulan yang keempat, Rabiul Akhir. Para salafus salih, ya ini di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan di kalangan tabi'in, iaitu 3 kurun yang pertama Islam ini, antara yang menjadi kebiasaan kepada mereka selepas tamatnya Ramadan, bermula daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan Rabiul Awal, selama 6 bulan ini mereka masih lagi teringat-ingat, masih lagi terkenang-kenang manisnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan selama 6 bulan itulah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebaikan, ketaatan yang dilakukan dalam bulan Ramadan yang lepas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas tamatnya 6 bulan ini, masuk bulan yang keempat, iaitu Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Selama 5 bulan ini pula dah menjadi kebiasaan kepada para salafus salih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur. Kalaulah nak ditakdirkan mati pada tahun ini, biarlah matinya selepas Ramadan. Jadi 6 bulan pertama terkenang ingatkan Ramadan yang lepas. 5 bulan yang berikutnya berdoa semoga dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Adat kebiasaan kita di tempat kita ini, masuk Rejab barulah kita mula berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi kita undur sedikit lagi ke belakang kerana mengikut amalan para salafus soleh, bukan hanya menunggu Rejab, tetapi daripada Rabiul Akhir ini dah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesihatan, agar dipanjangkan umur, setidak-tidaknya dapat lagi beribadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Bukan berniat supaya dapat raya lagi tahun ini. Raya tu tak penting, Ramadan itu yang penting, penghulu segala bulan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, separuh masa yang pertama ini untuk kita sambung apa yang telah kita kongsi pada minggu lepas, iaitu S yang kelima,
sensitivity kita, perasaan sensitif kita apabila Nabi yang kita sayangi, apabila Rasul yang kita cintai ditohmah, difitnah, dikata macam-macam, dilukis gambar kartunnya, ditulis buku-buku yang fakta-faktanya bercanggah dengan fakta yang sebenarnya. Minggu lepas kita tengok fasa yang pertama. Fasa yang pertama ini semasa Rasulullah SAW masih ada lagi, masih bernyawa lagi, berada 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fitnah ini dah mula tersebar. Hakikat ataupun fakta, penyelewengan fakta ini mula disebarkan kepada masyarakat walaupun Rasulullah masih ada. Cuma pada masa itu wahyu masih turun. Jadi tak perlulah sahabat-sahabat tolong jawab. Tak perlu juga Rasulullah bersusah payah nak jawab. Baginda bukan penyair, bukan tok dukun, bukan tok pawang, bukan gila, bukan sesat, bukan pembohong. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong jawab untuk baginda. Dan kalau kita tanya, kenapalah manusia ini daripada zaman jahiliyah itu, kemudian selepas wafatnya Rasulullah SAW, masih juga memfitnah, kata macam-macam berkaitan dengan Rasulullah SAW ini. Kalau kita kaji, ada beberapa sebab. Yang pertama, tak lain dan tak bukan kerana faktor hasad. Melayu kata dengki, gabungkan bersama hasad dengki. Kenapa orang musyrikin tak boleh terima Rasulullah sebagai Rasul? Sebab mereka merasakan mereka yang lebih layak. Muhammad, anak yatim, bukannya orang kaya, bukannya anak raja-raja, orang biasa, cuma dihormati dalam masyarakat keluarganya. Kami ini yang lebih banyak hartanya, kami ini yang lebih ternama, keturunan yang hebat-hebat. Kenapa bukan kami? Kenapa bukan kami? Itulah tak boleh terima Rasulullah SAW apabila baginda mendakwa baginda ini sebagai Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lain-lain, termasuk Al-As bin Wa'il, termasuk Umayyah bin Khalaf, mereka merasakan mereka ini lebih hebat. Jadi perasaan hasad dengki itu menyebabkan mereka tidak boleh menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai Rasul yang ditunggu-tunggu. Walaupun bangsa Arab ini dah lama dah tak menerima Rasul. Nabi yang terakhirnya lah, Rasul yang terakhir di kalangan bangsa Arab ialah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan di kalangan 25 Rasul yang disebut dalam Quran itu, hanya 3 orang saja di kalangan bangsa Arab. Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Syuaib alaihissalam. Orang Arab ini hanya 3 orang je nabinya, dan mereka menunggu-nunggu, dan mereka selalu mengadu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi rasul kepada kami, tentulah kami ini jadi lebih hebat daripada Bani Israel. Kalaulah Allah berikan kepada kami kitab sebagaimana diberikan kitab Taurat dan Injil kepada Bani Israel, kami akan jadi lebih hebat lagi daripada mereka. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka rasul di kalangan mereka sendiri, diberikan kitab Al-Quran yang menutup segala kitab-kitab yang lain, mereka tetap juga tidak beriman kepada baginda. Antara sebabnya ialah faktor tadi, faktor hasad dengki, dan faktor merasakan mereka ini lebih hebat, lebih layak dan lebih patut dilantik menjadi rasul berbanding dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah dah wafat, manusia-manusia yang kemudiannya sampai kepada zaman kita pada hari ini, terutamanya ahli kitab, di era Madinahnya orang Yahudi terutamanya dan orang Nasrani, dan berterusan sampai ke hari ini, faktornya juga tak lain dan tak bukan hasad dengki. Orang Yahudi ini lama dah tunggu ketibaan Nabi akhir zaman ini. Mereka sanggup berpindah daripada tanah asal mereka di Palestin, cari tempat yang diramalkan, tempat kelahiran Rasul akhir zaman ini. Tetapi apabila lahirnya Rasul akhir zaman, dilantik menjadi Rasul, tiba-tiba bukan di kalangan mereka. Tak boleh terima juga. Faktornya juga kerana hasad dengki juga. Macam mana kami nak terima Muhammad sedangkan dia ini daripada bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf, bangsa yang tidak bertamadun. Jadi faktor hasad dengki itu merupakan antara faktor kenapa manusia musyrikinnya, ahli kitabnya, sampailah puak-puak kufar pada hari ini tidak boleh menerima Rasulullah SAW ini sebagai Rasul yang disebut di dalam kitab mereka itu. Walaupun
sebiji sama sifat-sifatnya sebagaimana yang disebut dalam Taurat dan Injil. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua juga, mereka ini tiada lain tak bukan, selain daripada faktor hasad dengkinya, mereka sebenarnya nak menutup, memadamkan cahaya Islam itu sendiri. Bukan hanya mereka tidak boleh terima Rasulullah SAW sebagai Rasul akhir zaman, mereka juga pernah menolak Nabi Musa. Mereka juga tidak terima Nabi Isa. Siapa yang membuat komplot untuk membunuh Nabi Isa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ke langit? Tidak lain dan tidak bukan di kalangan Bani Israel juga. Jadi cerita mereka tidak boleh terima Rasul ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah, tetapi juga berlaku kepada Rasul-Rasul di kalangan mereka itu sendiri. Nabi Musa, kita tengok ceritanya, panjang cerita Nabi Musa. Kaum dia tinggal saja sekejap, pergi sembah anak lembu. Maknanya kaum dia ini pun maknanya tak boleh terima dia. Bila diajak untuk berperang, dia kata, kamu pergilah Musa dengan Tuhan kamu. Kami duduk je di sini. Maknanya tidak pelik kalau mereka ini tidak boleh terima Rasulullah SAW, kerana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul di kalangan mereka sendiri pun mereka tak boleh terima. Sebenarnya mereka bukan tak boleh terima Rasul, tak boleh terima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalimah yang tak boleh mereka terima, orang kafir tak boleh terima, ialah La ilaha illallah, ditambah lagi Muhammadur Rasulullah. Kalimah inilah yang menyebabkan Islam itu diperangi. Orang kafir faham, musyrikin Mekah faham, kalau mereka terima kalimah la ilaha illallah ini, maknanya mereka tidak boleh lagi berjudi, mereka tidak lagi boleh berzina, mereka tidak lagi boleh menzalimi orang-orang yang susah, mereka tidak lagi boleh sembah patung, sembah itu dan sembah ini. Jadi kerana itu mereka tak boleh terima Nabi yang membawa ajaran, dan sebenarnya mereka tak boleh terima ajaran yang dibawa itu. Jadi faktor yang keduanya bukan kerana tak terima Nabi itu, tetapi tak terima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Islam datang, Islam nak membetulkan ajaran yang telah, ajaran Nabi Isa yang telah diselewengkan, ajaran Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Injil yang telah diubah. Jadi apabila Rasulullah SAW, Islam mendedahkan hakikat yang sebenarnya, mereka tak boleh terima. Daripada zaman Nabi Isa AS sampailah kepada zaman Rasulullah SAW ini lebih kurang dalam 600 tahun. Dan mereka telah ubah fakta, mereka telah ubah ajaran Nabi Isa itu. Dan apabila Rasulullah datang, Islam datang, Quran turun, Quran mendedahkan tembelang puak-puak Bani Israel ini, itulah menyebabkan mereka ini tidak boleh terima Rasulullah. Bahkan sebenarnya mereka tidak boleh terima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan faktor yang ketiga, kenapa berlaku keadaan begini, terutamanya selepas kewafatan Rasulullah, orang Barat ini dia menerima fakta yang salah berkaitan dengan Rasulullah SAW terutamanya, dan fakta berkaitan dengan Islam secara umumnya. Jadi orang Barat ini, kalaulah dia faham, dia tahu hakikat yang sebenarnya, mereka lah yang lebih senang untuk masuk Islam, kerana fikiran mereka lebih terbuka berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka ini cerdik, mereka ini pandai, tetapi kerana fakta yang sampai kepada mereka, maklumat yang sampainya salah, menyebabkan salah tanggapan kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana salah fakta inilah kita nak berkongsi pada malam ini. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tokohnya yang membawa fakta ini ditulis buku, kemudiannya buku ini dibaca, dipelajari, diimani sampailah kepada hari ini, yang mengatakan Islam itu tersebar melalui mata pedang, yang kata Islam ini Rasulullah ambil daripada Buhairah, Quran ini cedokkan daripada kitab Taurat, kitab Injil. Rasulullah ini mempunyai gaya hidup yang tidak bagus, tidak baik. Dia suruh sahabat-sahabat 4 orang isteri, dia lebih. Rasulullah ini minat dengan kanak-kanak perempuan. Tuduhan-tuduhan ini bukan hari ini berlaku. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan jumpa seorang yang bernama Yuhanna bin Mansur bin Sargun. Yuhanna bin Mansur bin Sargun. Dan dia ini di barat dikenali sebagai Saint John of Damascus. Orang ini, tokoh ini, dia ni hidupnya bila? Dilahir pada tahun 675 Masihi. Rasulullah lahir pada tahun 571.
Kemudian Rasulullah dilantik menjadi Rasul 611 Masihi. Dan Rasulullah wafat pada tahun 634 Masihi. Dia ini lahir 675, 41 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Maknanya tak lama tempoh dia ini. Dan kalau tengok latar belakang dia, keluarga dia ini merupakan orang yang berjawatan tinggi di dalam Daulah Umayyah. Maknanya dia berkhidmat dengan khalifah, jaga keuangan negara pada ketika itu. Ayah dia ni jaga bak cukai dan sebagainya. Ayah dia ni yang bernama Mansur bin Sargun ini. Dan anak dia ini juga mewarisi sifat bapaknya, juga mewarisi jawatan di dalam kerajaan pada ketika itu. Kerajaan Islam ini dia tak ambil kira, dia tidak ada perkauman dari segi agama. Orang Kristian pun masih boleh berkhidmat dengan kerajaan asalkan dia itu maknanya berkemampuan, berkelayakan. Orang Yahudi pun boleh. Jadi antara orang Kristian yang diambil bekerja dalam kerajaan Islam Umayyah ini ialah seorang yang bernama Yuhanna bin Mansur bin Sargun. Ayah dia sebelum itu pun dah berkhidmat sebagai jawatan besar menjaga hal ehwal cukai kepada kerajaan Umayyah. Dan dia ini telah melontarkan idea-ideanya dan kemudiannya dibukukan, dan buku inilah yang menjadi rujukan di negara barat dengan namanya Uyunul Ma'rifah. Diterjemahkan ke bahasa Inggerisnya The Fount of Knowledge, mana mata air knowledge, pengetahuan. Dia inilah yang mula membawa fitnah kepada Rasulullah, dan ada 5 fitnah besar yang kita akan sebut sebentar lagi. Selain daripada Yuhanna ini, selain daripada Saint John of Damascus ini, ada seorang lagi. 2 orang inilah watak jahatnya di dalam sejarah yang mula menulis buku, menulis artikel, dan karangan dia dipegang oleh orang barat sampai ke hari ini. Yang kedua bernama Abdul Masih bin Ishaq bin Al-Kindi. Dan dia ada satu kitab, satu buku tulisan dia yang menjadi rujukannya. Dalam bahasa Arabnya disebut Risalah Al-Kindi, dan dalam bahasa Inggerisnya Apologies of Al-Kindi. Dia ini bukan Al-Kindi yang popular sebagai tokoh sains Islam tu, bukan. Nama dia je kebetulan sama, Abdul Masih bin Ishaq bin Al-Kindi. Dan dia ini juga sama dengan yang tadi Saint John of Damascus tadi, melakukan fitnah terhadap Rasulullah. 5 fitnah besar mereka. Yang pertama, Islam ini bukan daripada Allah. Muhammad belajar Islam daripada pendeta Kristian yang bernama Buhairah. Okey, itu yang fitnah yang pertama yang dicatatkan dalam buku itu, dan fitnah itulah berjalan sampai ke hari ini. Ini berlaku pada lama dah ni, pada kurun yang ke-7. Sekarang ni kita dah kurun yang ke-21. Bayangkan tempoh lamanya, tetapi itulah fitnah ini masih lagi sampai ke hari ini. Yang kedua, fitnah yang kedua, maknanya Al-Quran itu bukan wahyu daripada Allah. Bukan wahyu daripada Allah. Sebaliknya dituduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ambil sedikit daripada Taurat, ambil sedikit daripada Injil, kemudian dia gabung sedikit dengan idea dia, jadilah Al-Quran. Itu tuduhan yang kedua. Tuduhan yang ketiga, Islam ini tersebar melalui mata pedang. Ini yang paling dia marah. Sebab Eropah ini sebahagian besarnya satu ketika dahulu pernah berada di bawah Daulah Osmaniyah, berada di bawah kerajaan Islam Osmaniyah. Dan inilah menyebabkan mereka lagi marah, dan mereka membuat fitnah Islam ini tersebar melalui mata pedang. Dan yang keempat, dari segi mereka tembak dari segi kekeluargaan Rasulullah, dari segi perkahwinan Rasulullah, dan hal-hal kekeluargaan yang lain. 4. Dan yang kelimanya, mereka selalu mendakwa Rasulullah SAW Muhammad ini tak sehebat nabi-nabi mereka. Mereka selalu membandingkan dengan Nabi Isa, bandingkan dengan Nabi Musa, bandingkan dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi itu antara 5 tuduhan yang fitnah yang ditulis oleh 2 orang tokoh ini, yang kemudian fitnah ini disalin dan ditiru, dan fitnah yang sama juga sampai kepada hari ini. Yang lukis kartun itu pun tak lari daripada ni. Yang dia lukis kartun Rasulullah dengan macam-macam lah. Maknanya nak ceritanya tak lari daripada 5 fakta tadi. Okey, macam mana Islam menjawab? Wahyu tak turun dah. Kalau tuduh tukang sihir, tuduh macam-macam tu, wahyu turun.
Ini berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Wahyu tak turun. Para sahabat, para tabi'in, para ulama yang menjawab. Dan semua tuduhan tadi dah ada semua jawapannya pun. Cuma kita pada zaman hari ini, kalau boleh ditambah-tambahkan lagi faktanya supaya lebih kukuh, lebih kuat. Yang pertama, tuduhan pertama, Rasulullah ini ambil Islam daripada padri Kristian. Mana Islam ini asalnya daripada agama Kristian. Tetapi Muhammad bawa balik ke Mekah, dia telah putar belik. Dia telah ubah suai ajaran Kristian dan di akhir sekali jadilah Islam. Apa jawapannya? Jawapan ini kalau bagi kepada pelajar sekolah rendah pun mungkin boleh jawab. Rasulullah SAW hanya jumpa Buhairah ini sekali je. Ketika baginda berusia 12 tahun. Mengikuti misi perdagangan yang diketuai oleh bapa saudaranya Abu Talib. Misi perdagangan ke Syam, dalam perjalanan itu jumpa dengan seorang padri. Singgah di dalam satu gereja, seperti mana cerita yang masyhur yang kita mungkin dah tahu dah. Pertemuan yang tak singkat itu, tak mungkin Rasulullah sempat belajar daripada dia satu agama. Dan agama ini bukan calang-calang agama. Agama yang dianuti antara penganut yang kedua terbesar selepas agama Kristian. Takkanlah belajar jumpa 2-3 minit, 1 jam, 2 jam itu menyebabkan Rasulullah dapat satu agama. Dan kenapa kalau betul lah Islam ini daripada ini, kenapa Buhairah itu sendiri tak menyebarkan agama ini? Kenapa Buhairah itu sendiri tak menyebarkan Islam? Kenapa nak diajar kepada Muhammad? Jadi pertemuan yang singkat itu tidak mungkin untuk seorang manusia yang berusia 12 tahun untuk mendapat suatu pengajaran yang kemudiannya mendakwa, membawa agama baru. Kemudian Rasulullah dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Iaitu 28 tahun selepas pertemuan dengan Buhairah tadi. Kalau betul lah diambil daripada, kenapa balik Mekah tak umum terus? 28 tahun kemudian. Pertemuan ketika berusia 12 tahun. Baginda dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Logik pun, akal pun tak boleh terima. Tetapi itulah tohmahan-tohmahan daripada dulu, kini dan mungkin sampai hari kiamat nanti. Itulah tuduhannya. Islam ini merupakan agama Kristian yang diselewengkan. Itu tuduhan mereka. Bahkan kalau kita tengok dari segi hadis ini, cerita Rasulullah bertemu dengan Buhairah ini, ulama tidak sepakat mengatakan betulkah peristiwa itu berlaku. Yang kata peristiwa yang berlaku ini, hadis ini hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim kata cerita ini betul, cerita ini sahih. Tetapi ada di kalangan ulama lain yang mengatakan cerita ini dipertikaikan. Antaranya Imam At-Tirmizi, yang kita bawa 2-3 minggu lepas, kitab Syama'il Muhammadiyah tu, karangan Imam At-Tirmizi. Dia kata cerita Rasulullah bertemu dengan Buhairah itu cerita yang batil, cerita palsu. Dan seorang lagi ulama, Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, dia kata cerita Rasulullah bertemu dengan Buhairah ini cerita palsu, cerita maudhu' yang direka-reka, tak berlaku pun pertemuan itu sebenarnya. Jadi nak ceritanya dari segi logik akal, kita kata kalaulah berlaku, kalaulah bertemu sekalipun, mustahil kanak-kanak yang berusia 12 tahun boleh ambil satu agama daripada seorang padri yang dia bertemu waktu yang agak singkat. Dan kalaulah betul apa yang dikatakan ulama ini, cerita ini pun boleh dipertikaikan, lagilah tertolak dakwaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini merupakan ciplak daripada Taurat, daripada Injil. Buktinya banyak persamaan daripada hukum hakam yang ada dalam Quran dengan hukum hakam yang ada dalam Taurat dan Injil. Jadi kita jawablah, memanglah sama, sebab sumbernya sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Taurat, walaupun Injil itu telah diubah, tetapi ada lagi hukum hakamnya yang masih sama. Dan yang masih kekal, yang betul itulah sama dengan Quran. Kalaulah Injil dan Taurat itu tidak diubah, boleh kata sebahagian besar sama aja Quran dengan Taurat dengan Injil. Sebab dasar akidahnya sama. Bahkan hukum, beberapa hukum dalam Quran, dalam Islam ini sama hukumnya dengan kitab Taurat, kitab Injil. Dan berkaitan dengan Rasulullah yang menulis sendiri kitab Al-Quran ini, ini Allah Subhanahu wa taala dah jawab banyak tempat.
Okey, antaranya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu rasa ragu-ragu dengan Quran ini, cuba bawa satu surah. Quran itu ada sekata 14 surah, bawa satu je. Tak payah bawa banyak-banyak, satu surah saja. Carilah surah yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar. Buat satu lagi Quran baru yang ada tiga ayat sama dengan inna a'taina. Manusia zaman Rasulullah tak mampu nak buat. Selepas kewafatan baginda, lagilah tak boleh buat. Zaman kita hari ni, lagi-lagilah tak boleh nak buat. Jadi cabaran Al-Quran itu Allah dah cabar orang Arab yang pakar bahasa ketika Rasulullah masih hidup pun mereka tak mampu lakukan, apalagi pada manusia yang selepas daripada baginda. Jadi tuduhan mengatakan Al-Quran ini ciplak ini tuduhan yang palsu yang kita pun boleh tolak. Maknanya kita tak perlulah belajar universiti pun, kita logik akal kita pun boleh. Dan selalu kita sebut Rasulullah ni Nabiyul Ummi wallazi ba'asa fil ummiyi. Rasulullah ni nabi yang ummi, diutuskan kepada bangsa yang ummi. Ummi ini maksudnya tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Seorang yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tiba-tiba dapat karang satu Quran 30 juzuk, 114 surah. Jadi logik akal pun tak boleh terima. Sebab itulah sifat ummi bagi Rasulullah itu satu kehebatan. Satu kehebatan bagi Rasulullah. Tak dapat menulis, tak dapat membaca, tidak ada ayah masa baginda lahir, 6 tahun kehilangan ibu, tetapi baginda mendapat pendidikan yang hebat terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dua. Yang ketiga, tiga yang malam ni. Dua lagi tambah minggu depan. Al-Quran Islam ini tersebar melalui mata pedang. Ini tuduhan sampai ke hari ini. Islam ini kalaulah tidak kerana pedang, tidak kerana peperangan, Islam ini tak ke mana pun. Islam ini tersebar melalui mata pedang. Jadi kita boleh jawab, sepanjang Rasulullah SAW semenjak ayat diizinkan untuk berperang, uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk mereka berperang apabila mereka dizalimi ini, sepanjang ayat itu sampailah Rasulullah wafat, lebih kurang 64 peperangan berlaku pada hidup baginda. 64 kali peperangan dalam masa lebih kurang 10 tahun. Berapa ramai yang mati, berapa ramai yang syahid. Dicatatkan dalam di pihak tentera Islam seramai 321 orang je yang syuhada, yang gugur syahid sepanjang hidup Rasulullah ini, syahid kerana peperangan. Maknanya tak sampai, maknanya dalam 321 orang. Di pihak musyrikin pula jumlahnya hanya ribuan sahaja. Tidak mencapai puluh ribu, tidak mencapai ratus ribu, apalagi juta. 10 tahun, 64 peperangan, matinya ribuan saja. Bayangkan perang dunia pertama, berapa ramai manusia mati. Perang dunia kedua, berapa ramai yang mati. Yang bom di Hiroshima dan Nagasaki saja dah tak terkira berapa ramai yang mati. Nak ceritanya Islam ini dia berperang bukan kerana nak bunuh orang. Yang pertama sekali berperang kerana nak mempertahankan diri. Dan yang keduanya berperang ini kerana nak sampaikan agama Allah. Dan tengok etika peperangan dalam Islam. Sebelum nak langgar mana-mana negara, ada etikanya, ada adabnya. Yang pertama sekali, sebelum kita masuk ke mana-mana negara, tawarkan dahulu. Aslim taslam. Terimalah Islam, kamu akan selamat, tak perlu berperang. Tak terima Islam, tak apa, asalkan jangan kacau Islam. Kamu duduklah di bawah negara Islam, bayarlah cukai apa yang perlu, dan kerajaan Islam akan beri keamanan, ketenteraman, keselamatan untuk kamu. Tak nak juga, baru berperang. Bukan masuk mana-mana, sampai mana-mana negara tu pergi serang terus, tidak. Dan etika pula bila dah berperang, tidak boleh potong pokok, tidak boleh bunuh binatang, tidak boleh bunuh orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, tidak boleh kacau orang sedang beribadat di rumah ibadat, dan banyak lagi etika-etikanya. Dan apabila dah tamat peperangan, yang menjadi tawanan kena dilayan dengan baik, jangan dibuat sebarangan, kena bagi makan, kena jaga hak-hak mereka. Jadi nak ceritanya peperangan dalam Islam ni bukan nak bunuh orang. Tujuan peperangannya pertama nak mempertahankan diri, dan yang keduanya nak sampaikan Islam kepada seluruh alam ini.
Jadi itu jawapannya, dan bandingkanlah dengan peperangan yang berlaku yang bukan Islam. Satu peperangan melibatkan ratus ribu, maka mungkin sampai angkanya juta. Baru satu peperangan. Ini 64 kali peperangan, angka kematiannya cukup minimum. Okey. Jadi 3 je sempat malam ni. Jadi minggu depan kita nak tengok tuduhan tembakan mereka terhadap kekeluargaan Rasulullah. Yang ni banyak dimainkan faktor. Dan apabila timbul isu mutaakhir, pedofilia, minat dengan kanak-kanak, dia kata orang Islam lah paling banyak sebab ikon dia. Dia ada tempat rujuknya, dikembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kartun-kartun yang dilukis itu banyak yang melibatkan kanak-kanak ataupun peli Rasulullah sebagai ramai isteri-isteri. Jadi kita nak tengok insya-Allah pada minggu depan apa tuduhan mereka dan apa jawapan kita kepada tuduhan-tuduhan ini.